Sebelum ni MS ada buat video tau tentang blended learning. Apa yang kita kena tahu tentang blended learning. Okey, di sini ada 5 faktor memastikan sesi pembelajaran secara pembelajaran taadu ni berlangsung dengan jayanya. Okey, yang pertama ialah akses teknologi. Akses teknologi ni apa yang kita kena buat mula-mula, kita kena pasti anak murid kita ni dekat rumah dia macam mana. Ada tak device ataupun ada tak dia punya akses internet, device sendiri ataupun device yang mak ayah mereka punya. Ada internet akses ke guna hotspot ataupun memang ada modem kat rumah. Once kita selesai masalah kena pasti akses teknologi ni, baru kita boleh proceed untuk merangka sesi pengajaran. Faktor yang kedua ialah kita kena mereka bentuk. Kita kena buat perancangan lah. As well yang kita tahu dekat modul PDPR pun dah mention cikgu-cikgu mesti kena buat rancangan pengajaran. Mula-mula kita kena susun dulu aktiviti yang kita dah rancang. Kita kena add on dengan integrasi teknologi. Okay, bila kita buat RPH ni ataupun kita susun aktiviti ni, mestilah ikut pedagogical model. Apa yang saya buat, saya normally akan follow lah yang constructive alignment model tu, and then kita inject pendekatan yang lain. Contohnya macam saya mengajar BM, constructive alignment model tu model kurikulum lah, kita inject lah. Kalau bahasa, it's better kita pakai task based learning. Lagi sikit teknik dia, kita guna jigsaw kooperatif. Baik, yang ketiga, kita kena sedarkan mereka tentang security. Bila kita bercerita tentang dunia maya ni, banyak sumber-sumber yang kita cari memang akan dapat result yang masif. Okey, jadinya kat sini peranan guru untuk menyusun sesi pengajaran secara berpandu. Kalau pakai blended learning, saya lebih suka kalau ada kita pakai LMS dan juga kita combine dengan CWMS. So bahan pengajaran mereka hanya follow pada bahagian bahan dalam CWMS yang kita sediakan. Yang keempat ialah peningkatan kemahiran. Dia lebih kepada macam mana menggunakan aplikasi yang kita dah sediakan. Dalam tempoh pandemik macam ini, banyak aplikasi-aplikasi yang kita kena implement. Tujuan dia, bila kita guna banyak teknologi, kena minat. Tanggungjawab cikgu untuk menilai, untuk memikirkan adakah aplikasi ini kita sesuai tak dengan aktiviti kita. Baik, yang kelima ialah faktor motivasi. Okey, motivasi ni apa? Motivasi ni ialah keinginan. Okey, sekarang ni dalam tempoh PKP, motivation diorang ni naik turun. Ini adalah peranan kita, macam mana kita nak entertain anak murid kita. Kita boleh masuk dalam grup WhatsApp. So kita akan banyakkan komunikasi dengan anak murid supaya mereka tahu cikgu diorang ni cakna. Dekat dalam grup WhatsApp tu juga ada ibu bapa kan. Ibu bapa pun nampak, cikgu selalu tanya. Jadinya aku kena tolong anak aku juga. Sebab kena ingat dalam modul PDPR ni dah mention tanggungjawab kita waktu PKP ni, dalam PDPR ni semua pihak kena bertanggungjawab. Bukan setakat cikgu, bukan setakat sekolah, tetapi komuniti pun kena bertanggungjawab juga. Kita nak pastikan anak murid kita ni walaupun dalam apa-apa situasi, mereka tetap belajar. Okay? Sedar tak sedar, pendekatan blended learning ni sesuai kita gunakan dalam tempoh pandemik sekarang ni. As well kita tahu anak murid kita berada kat tempat yang various. This is a time untuk kita implement something yang baru. Tak salah kalau kita explore benda yang baru. Kalau kita fail, itu adalah satu pengalaman yang berharga untuk seorang guru.